الحمد لله الحمد لله القائل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memberkatakan tajuk nafkah sempurna keluarga bahagia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, seseorang hamba yang dikatakan beriman itu ialah mereka yang mengutamakan Allah dan Rasul melebihi daripada yang lain. Mereka taat dan patuh kepada segala ketetapan Allah, walaupun mungkin ada di kalangan manusia yang tidak menyukainya. Begitu juga persoalan yang berkaitan hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran. Orang yang beriman wajib berpegang kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama mencari hikmah di sebalik peraturan tersebut. Di antara ketetapan Allah dalam kehidupan berkeluarga adalah berkenaan dengan nafkah. Para ulama bersepakat bahawa seseorang suami itu wajib memberi nafkah kepada isterinya, walaupun pasangannya itu bekerja atau mempunyai pendapatan lain. Nafkah bermaksud pembiayaan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap ahli keluarganya. Ini bermakna seseorang suami yang menjadi ketua dalam sebuah keluarga itu wajib memberi nafkah terhadap ahli keluarganya, meliputi makan minum, pakaian, tempat tinggal dan kebajikannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 7 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seorang melainkan sekadar kemampuan dan memberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun begitu, pada hari ini, mengikut rekod Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, mendapati kebanyakan penyebab-penyebab atau penyumbang kepada sesuatu perceraian dalam rumah tangga adalah berpunca daripada kegagalan atau kecuaian suami dalam menyempurnakan nafkah.
Hal ini disebabkan ada dalam kalangan suami yang terlalu mementingkan kepentingan peribadi berbanding kepentingan keluarga hingga kan sanggup membiarkan anak-anak dan istrinya menderita. Mereka lebih mementingkan gaya hidup dan penampilan diri seperti memakai barang-barang yang berjenama, membeli kenderaan mewah, melancong keluar negara dengan rakan-rakan sehingga berlaku pembaziran dan mengabaikan nafkah yang wajib diberikan kepada keluarga. Ingatlah, walaupun pada hari ini sebagian besar daripada pasangan kita itu bekerja, namun hal berkaitan kewajipan menyediakan nafkah tetap wajib ditanggung oleh pihak suami. Para suami jangan sekali-kali mengabaikan atau tidak mengambil peduli dengan tanggungjawab ini, kerana ianya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebenarnya para isteri tidak wajib mencari nafkah, akan tetapi hakikatnya mereka yang keluar bekerja itu mestilah dengan niat untuk membantu dan meringankan bebanan yang ditanggung oleh suami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Muawiyah Qushairi radhiyallahu anhu yang bermaksud, "Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang dari kami yang menjadi kewajipan suaminya?" Baginda menjawab, "Engkau memberi makan kepadanya jika engkau makan. Engkau memberi pakaian kepadanya jika engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya, dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah." Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya tidak ada kerugian bagi orang-orang yang memberikan nafkah kepada mereka yang berada di dalam tanggungannya. Nafkah ini dikeluarkan bukan sahaja menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga tersebut, bahkan Allah akan memberikan ganjaran pahala, ketenangan serta kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, "Sesungguhnya tidaklah kamu memberikan sesuatu nafkah dengan mengharapkan akan keredaan Allah, kecuali kamu akan diberikan pahala, termasuk juga sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu." Sekiranya seseorang suami itu merupakan orang yang miskin dan susah, maka cukup sekadar mengeluarkan nafkah yang asas seperti beras beserta dengan lauk-lauk asas yang mengikut kemampuan dan tradisi setempat. Kemudian dia perlu menyediakan pakaian asas yang dikira memandai untuk dipakai isteri, iaitu cukup sekadar menutup aurat serta mengikut budaya pakaian orang Islam setempat. Kemudian dia boleh menyediakan rumah mengikut kemampuan tanpa disyaratkan untuk memiliki rumah tersebut atau memadai sekiranya dia menyewa sebuah rumah. Oleh itu, jelas kepada kita bahawa walaupun suami dalam keadaan susah, namun kewajipan nafkah tetap perlu dilaksanakan mengikut kemampuan suami. Apatah lagi bagi suami yang cukup dari sudut kemampuannya, maka sudah semestinya kewajipan nafkah ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Abdullah bin Amr bin Aus berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seorang lelaki itu dikira berdosa apabila dia mengabaikan tanggungjawabnya ke atas sesiapa yang berada di bawah penjagaannya." Justru sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian agar senantiasa melaksanakan dan menghayati sepenuhnya peranan kita sebagai ketua dalam rumah keluarga, khususnya sebagai seorang suami. Janganlah kita memandang remeh tentang kewajipan nafkah ini, kerana ini merupakan amanah yang akan dipersoalkan di akhirat kelak. Hindarilah perbuatan yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, seperti mengambil hak orang dengan cara yang salah, menipu dan mementingkan diri. Marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan keluarga yang bahagia
sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, yang bermaksud dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukai hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang yang mahu bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah firman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-syairah dan al-maturidiyah. Ya Allah,
pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syari'atik Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan Jahan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zara Sofiah binti almarhum Sultan Nabi Shah Masuri Johor, kepada Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa akhdhil kafarata wa tuni'is sayyiati wal musyrikin wa kull man huwa aduwwun lid-din. Allahumma fariz هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين واحسن خلاص المسجونين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.